جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا، خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين، هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي، هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا، هو خير الراحمين. رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين، وعلى آل وصحب وجميع التابعين. ما تلا تال قرآنا جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا، خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين.
الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا هو خير الراحمين. رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Minta maaf akhir-akhir ini banyak lewat, banyak hal-hal yang kena buat. Terima kasih kepada pelajar dan kepada semua yang masih setia menunggu. Jazakumullahu khairan. Sahabat ke-17 yang kita bahaskan hari ini adalah Mus'ab ibn Umair ibn Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Mus'ab ibn Umair masuk Islamnya termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama memeluk agama Islam, dan beliau juga hadir di rumah Dar Al-Arqam ibn Abil Arqam ketika dijadikan oleh Nabi markas dakwah secara sembunyi-sembunyi pada 3 tahun pertama dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Nabi ini melalui proses dakwah senyap-senyap dan dakwah terang-terangan. Dakwah senyap-senyap selama 3 tahun. Bermula Nabi diangkat menjadi Nabi, selama 3 tahun berdakwah senyap-senyap. Di antaranya dakwah senyap-senyap itu markasnya di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Al-Arqam ibn Al-Arqam. Di situ Nabi menyampaikan risalahnya, menyampaikan wahyunya dalam beberapa orang sahaja yang hadir pada ketika itu, dan sudah mula dihidu oleh kaum musyrikin pergerakan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 tahun datang firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi supaya terang-terang dalam berdakwah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Sebarkan, isytiharkan, terangkan
dakwah kamu wahai Rasulullah Muhammad seperti diperintah, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang jahil. Di antara mereka yang hadir di rumah Al-Arqam adalah Mus'ab ibn Umair, dan beliau Mus'ab ibn Umair kerap datang ke rumah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, khawatir diketahui oleh keluarganya. Dan Mus'ab bin Umair berasal daripada keluarga yang berkemampuan. Mus'ab bin Umair duta pertama yang dihantar oleh Nabi ke Madinah. Mus'ab bin Umair digelari dengan Al-Qurra, yang membacakan Al-Quran ketika dihantar ke Madinah, yang menjadi sebab ramainya masyarakat di Madinah memeluk Islam, sehingga Madinah menjadi platform untuk Nabi berhijrah. Yang buat persiapan di Madinah, salah seorangnya adalah Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi berhijrah, Mus'ab dah pergi dulu ke Madinah buat persiapan, ajak orang masuk Islam, beriman kepada baginda Rasulullah, diceritakan tentang Rasulullah. Maka ketika sudah ramai yang memeluk agama Islam, barulah Mus'ab bin Umair memberikan green light kepada Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah, dan Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ini strategi baginda Rasulullah. Dan dengan demikian, kita ada sahabat-sahabat yang ada, kita tahu ada beberapa sahabat yang ada keistimewaan tersendiri. Bila ditanya siapa amin, orang yang amanah dalam umat ini, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kalau ditanya siapa hawariyinnya Rasulullah, adalah Zubair ibn al-Awwam. Bila ditanya siapakah duta pertama, Mus'ab ibn Umair, duta pertama ke kota Madinah. Saya katakan tadi kalau Mus'ab ibn Umair berasal daripada keluarga yang berada, namun ketika ibunya tahu kalau Mus'ab ibn Umair memeluk agama Islam, maka ibunya pun mengambil merampas balik harta yang diberikan olehnya kepada Mus'ab ibn Umair, dengan harapan Mus'ab ibn Umair akan meninggalkan agama Islam bila merasa susah karena hartanya dirampas balik oleh ibunya. Namun ibunya tak berjaya untuk memurtadkan anaknya, dan demikian seorang beriman yang kuat imannya tak akan menjual agamanya untuk sesuap nasi. Tidak akan meminta-minta, yang dengan meminta dia jual marwahnya, dia jual prinsipnya, dia jual keyakinannya. Faham dom? Mereka lebih rela mati dalam keadaan lapar dalam mempertahankan iman berbandingkan jual agama hanya untuk makan. Resikonya adalah bila dia jual agamanya, keluar daripada agama karena makan, dia dapat makan, di akhirat tidak dapat apa. Dan dengan demikian, iman bila menyatu dalam hati dan sanubari tidak akan digadaikan untuk hal-hal yang lain. Oleh sebabnya demikian, di antara doa Nabi Muhammad SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku dalam agama kamu. Mus'ab bin Umair ketika diancam oleh ibunya agar keluar daripada agama Islam, dan Mus'ab enggan, ibunya mencabar, kalau kamu tidak keluar daripada agama Muhammad, aku akan berada di bawah terik panas matahari, tak akan masuk dalam rumah, tak akan makan, tak akan minum sehingga aku mati, atau kamu keluar daripada agama Muhammad. Maka Musa mengatakan kepada ibunya, ibu, kalau engkau ada 100 nyawa, satu demi satu keluar, aku tak akan keluar daripada agama Nabi Muhammad. Maka ibunya pun pada akhirnya melihat ketegasan pegangan Mus'ab bin Umair, dia pun masuk rumah, tak jadi meletakkan dirinya dalam kepanasan, kelaparan dan kehausan.
Ini gambaran ringkas daripada Mus'ab ibn Umair. Ya, apa yang berlaku kepadanya kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang. Macam mana beliau dalam peperangan Uhud, macam mana beliau ketika berdakwah di Madinah, macam mana beliau keadaan jenazahnya ketika dikebumikan. Kita akan dengarkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Allamah al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh fi kitabih al-Ittisal bi ma'ani al-yaqin wal qurb was sa'ada wa haqiqatul khilafah ila an qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Asbabul wusuli ila al-yaqini wa ma'nahu wa maratibuhu. Sebab-sebab yang membawa seseorang kepada keyakinan yang kuat, arti keyakinan dan kedudukan atau bahagian-bahagian arti keyakinan. yakni membicarakan apa yang membawa seseorang boleh yakinnya bertambah. Apa itu keyakinan? Ada berapa peringkat keyakinan? Ini tajuk hari ini. قال المؤلف يحصل اليقين بأسباب من أهمها ما ذكره الإمام الحداد في أول كتابه رسالة المعاونة فقال يقوى اليقين ويحسن بأسباب من أعظمها النظر في ملكوت الله تأملا وتدبرا وتفكرا في مصنوعاته وخلقه وما يجري للإنسان في حياته وما يشاهده من العبر فإعمال النظر فيها له أثر في تقوية اليقين. Faktor-faktor yang boleh menambahkan keyakinan, meningkatkan keyakinan adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Beliau mengatakan yang menyebabkan keyakinan itu kuat dan mantap ada beberapa faktor. Di antaranya an-nazar, yakni an-nazar maksudnya bertafakkur dalam malakutullah, yakni malakut ini alamnya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada alam ini dengan ta'ammul, merenung, wa tadabbur, menggunakan akal untuk memahami, wa tafakkur, dan juga bertafakkur tentang alam ini, bertafakkur kepada segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, serta bertafakkur kepada apa yang berlaku kepada manusia dalam kehidupannya dan apa yang disaksikan oleh manusia daripada kejadian-kejadian yang perlu diambil ibrah. Menggunakan akal untuk berfikir akan membawa kesan dalam penambahan meningkatkan keyakinan. Jadi yang pertama untuk seseorang itu bertambah kuat keyakinannya adalah at-tafakkur. Qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, afdalul ibadati ibadatut tafakkur. Ibadah yang paling baik adalah ibadah tafakkur. Apa dalilnya dalam Al-Quran ibadah tafakkur ini? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Dan ayat ini membicarakan tentang ciptaan Allah pada perubahan siang dan malam, matahari dan bulan yang ada di antara langit dan juga bumi. Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini semua alam yang berlaku ini perubahannya tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bukan bagi semua orang.
bagi orang yang mahu menggunakan akal. La ayat li ulil albab, bagi orang yang menggunakan. Ulil albab, al-lub itu intipati, yakni orang itu ada akal tapi tak semua yang menggunakan akal dengan betul. Ada orang ada akal, dia minum arak, kasih rasa akal. Macam mana boleh dikatakan dia berakal sehat kalau dia minum minuman yang merosakkan akal berfikir waras? Ada orang diberi akal tetapi dia menggunakan dadah, yang dadah itu menjadikan akal berkhayal kepada sesuatu yang tidak ada realiti, maka dia merosakkan akal untuk berfikir sehat walaupun ada akal. Ada orang diberi akal namun dia memudaratkan dirinya sendiri, baik itu yang menggunakan melukai dirinya, atau yang mencampakkan dirinya kepada kebinasaan, atau yang dia menggunakan transport naik motosikal dengan cara membahayakan. Jadi dalam hal ini perlunya akal digunakan sesuai dengan fungsi akal. Apakah fungsi akal? Bertafakkur untuk mendapatkan manfaat. Di antara tafakkur yang paling agung adalah bertafakkur yang memberi manfaat kepada seseorang dalam ma'rifahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Idzan at-tafakkur itu wasilah untuk meningkatkan keyakinan. Setelah ayat itu turun kepada baginda Rasulullah, Nabi bersabda, "Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Celaka orang yang baca ayat ini lalu tidak bertafakkur. Ayat apa? Yaitu ayat tadi itu, surat akhir daripada surat Ali Imran. Sampai ianya dijadikan satu kebiasaan untuk Nabi membacanya setiap kali bangun tidur, dibaca oleh Nabi. Faham dom? Idan perlunya kita untuk mengambil peluang bertafakkur tentang ciptaan Allah, bertafakkur tentang diri sendiri, tentang kehidupan kita. Adakah apa yang kita dapati dalam hidup ini? Kita hirup oksigen, kita pun bernafas dengan elok. Siapa yang ciptakan oksigen? Siapa yang beri kita mata boleh terang melihat, boleh membezakan warna? Siapa yang ciptakan lisan boleh membezakan rasa yang tersentuh oleh lisan? Siapa yang ciptakan telinga yang boleh membezakan mana suara indah, mana suara yang tidak, dan boleh paham melalui pendengaran? Siapa yang ciptakan segala-galanya yang untuk kita semua ini? Belum lagi bertafakkur tentang apa yang berlaku di hadapan kita. Covid berlaku, ya kan? Kemudian dugaan demi dugaan kita hadapi. Sejauh mana kita bertafakkur dengan apa yang terjadi? Faham tom? Baginda Rasulullah SAW di antara kegiatannya adalah at-tafakkur. Gal satu hari beliau berjalan dengan para sahabat, nampak apa itu bangkai. Nampak bangkai. Dan ketika diperintahkan kepada sahabat untuk makan bangkai, sahabat tak mau. Nabi memberikan gambaran hinanya dunia ini seperti hinanya bangkai itu. Jadi melihat kepada bangkai bukan hanya melihat bangkai, tapi dengan tafakkur. Apa yang boleh diambil ibrah daripada apa yang disaksikan dan dilihat oleh baginda Rasulullah. Faham dam? Idzan at-tafakkur adalah wasilah untuk meningkatkan keyakinan. Yang kedua, al-istima'u wal-isgha'u ila ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi min akhbari 'azamatil haqqi wa mu'amalatihi lis-salihin. Wasilah kedua untuk meningkatkan keyakinan adalah mendengarkan dengan tekun
kepada apa yang telah datang daripada Allah dan juga Rasul-Nya, daripada berita-berita, petunjuk-petunjuk yang menunjukkan keagungan Allah dan bagaimana perbuatan Allah terhadap hamba-hambanya yang saleh, wa intiqamihi minadh zalimin, dan balasan Allah terhadap orang-orang yang zalim. Wa ma jaa'a fi qasasi al-anbiya'i wal mursalina wa akhbaril marji'i ilaihi bi kathratil istima'i ilaiha wa tirdadiha 'alal qalbi wal aqli. Dan kerap mendengarkan kisah-kisah para nabi dan rasul, serta kerap mendengarkan berita-berita tentang hari kembali kepada Allah, itu hari kiamat, dengan memperbanyak mendengarkannya dan mengulang-ulangnya untuk mengingatkan kepada hati dan akal. Dengan banyak mendengar kisah para nabi, kisah para rasul, kisah hari kiamat, kisah hari kembali berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kisah-kisah itu akan memperkuat keyakinan dalam hati dan juga keluasan dalam berfikir. Oleh sebab itu, lazimkan diri dengan Al-Quran, karena dalam Al-Quran semuanya ada. Kisah ada, khabar hari kiamat ada, khabar para anbiya ada, khabar para rasul ada, khabar para awliya dan salihin ada, kisah umat-umat yang terdahulu yang diazab oleh Allah ada. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul siru fil ard." Bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Coba tengok kamu dengan di atas muka bumi ini daripada umat-umat yang terdahulu. Berfikir, coba tengok apa mereka lakukan dahulu. Apa mereka lakukan? Kanu ashadda minhum quwwah. Mereka punya kekuatan yang luar biasa dan mengimarahkan bumi dengan pengimarahan yang cukup luar biasa. Aktsara mimma waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Rasul datang kepada mereka, menyampaikan kepada mereka supaya insaf, supaya beriman, supaya bertaubat. Mereka merasa gah dengan ketamadunan yang ada. Mereka gah dengan kekuatan, mereka sombong, mereka tunjuk dirinya kuat. Yang satu mendakwa sebagai Tuhan, yang satu mendakwa menafikan Tuhan, yang satu mendakwa cukup dengan kekayaannya. Faham dong? Maka dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya, sehingga yang tersisa hanya peninggalan-peninggalan mereka. Kita pergi ke Thamud. Tahu Thamud di mana? Dekat Saudi Arabia. Kaumnya Nabi Saleh. Kita akan tengok kesan-kesan bangunan yang masih ada. Bangunannya masih ada. Bila kita tengok apa yang berlaku kepada mereka, kemana mereka yang dahulu duduk kat sini? Maka kita akan tahu daripada mana kita akan tahu nasib mereka itu? Daripada Quran. Yang mereka mendustakan Nabi Saleh, mereka menyembelih ontanya Nabi Saleh sehingga dihantarkan azab yang membinasakan mereka secara keseluruhan. Orang yang membangun dibinasakan, bangunannya masih ada. Bila kita pergi ke Mesir tengok piramid, sungguh hebat. Siapa yang dia punya engineer yang bangun piramid itu? Siapa yang berkuasa masa pembangunan piramid itu? Ya kan? Ya, ternyata yang membangun, yang berkuasa adalah Firaun yang jasadnya terbaring sekarang di museum. Mempunyai kecanggihan yang luar biasa, tetapi nasibnya adalah binasa. Apa sebabnya? Kufur kepada Allah. Idan, mendengarkan kisah-kisah yang sedemikian, kisah umat yang terdahulu, kisah para nabi, kisah para rasul, akan meningkatkan keyakinan kita, karena mengingati kisah
untuk mengambil ibrah, mengingati tentang hari kiamat supaya kita pun bersedia berhadapan dengan Allah. Jadi kita ingat apa yang berlaku dahulu untuk kita mengambil ibrah, dan kita mengingati apa yang akan berlaku di masa akan datang nanti di hari kiamat untuk kita bersiap sedia menuju ke masa hadapan. Jadi kita ini mengambil ibrah daripada masa lampau, kita bersiap sedia untuk masa hadapan. Kita punya masa depan bukan hanya ketika kita dewasa dan berjaya. Kita punya masa hadapan ketika kita pas berhadapan dengan soalan-soalan baik di kubur atau ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kejayaan, itu masa depan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan daripada api neraka dan masuk syurga, maka dia orang yang sukses, orang yang berjaya. Ini yang kita nak, kejayaan nih. Silahkan berjaya di dunia, silahkan maju, tapi jangan terlepas kejayaan sebenar di akhirat. Kejayaan di dunia kalau tak ada kaitan dengan akhirat hanya akan berakhir di dunia sahaja, hanya akan menjadi ingatan sahaja. Yang menemukan elektrik berjaya, tapi hanya di dunia. Yang menemukan gravitasi bumi berjaya, tapi hanya di dunia. Yang menemukan telepon berjaya, tapi hanya di dunia. Apa sebabnya? Tak ada iman. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk menambahkan keyakinan adalah al-amalu bimuqtada al-ilmi wallati min ahammiha at-tawallu' bidzikri. Sebab yang ketiga untuk meningkatkan keyakinan adalah beramal sesuai dengan ilmu yang kita belajar. Di antara amalan yang kita amalkan daripada apa yang kita belajar, at-tawallu' fi dzikri. At-tawallu' itu terlalu suka dengan zikir, terlalu seronok dengan zikir. Itu yang menambahkan keyakinan. فإذا تابعه بكثرة الذكر والتلاوة ومجالسة أهله والعمل بمقتضاه, bila ia mengikutkan dengan dia suka sangat dalam berzikir, di samping itu dia banyak membaca Quran, dia banyak duduk dengan orang-orang yang saleh, dia banyak beramal dengan amal-amal ibadah yang lainnya, wasala ila ma yusamma bi ilmil yaqin, maka dia akan sampai kepada peringkat yang dinamakan ilmul yaqin. Apakah ilmul yaqin? Ilmu yang membawa seseorang kepada keyakinan, faktor yang membawa seorang kepada keyakinan. Contohnya apa? Sekarang kita tahu apakah yang membawa seorang kepada keyakinan. Yang pertama adalah bertafakkur, yang kedua adalah banyak mendengarkan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu dan bersiap sedia dan kisah-kisah apa yang berlaku di masa hadapan. Yang ketiga adalah memperbanyak amal dengan apa yang dituntut dalam iman, khususnya berzikir kepada Allah. Ini kita dah tahu, ini namanya ilmul yakin. Kita tahu sesuatu yang boleh membawa kepada keyakinan. Wa huwa awwalu martabatin min maratibil yaqin. Yang ini, yakni ilmul yakin ini adalah tangga pertama daripada tangga-tangga keyakinan yang lainnya. Wal yaqinu ma'nahu sabatul iman wa rusukhuhu fil qalbi. Arti keyakinan itu adalah kekuatan iman dan mantapnya iman di dalam hati, hatta yasira kal jabal syamikh, sehingga kekuatan iman atau kekuatan iman dalam hati itu yang merupakan keyakinan, kekuatannya umpama gunung yang tegar. Tahu gunung? Ada apapun dia macam tu.
Hujan turun dia kekal macam tu. Angin dahsyat laju dia pun kekal macam tu. Kalau dihentam dengan kekuatan apapun dia tak bergerak. Artinya orang yang dia mempunyai keyakinan dalam dia mendapatkan nikmat masih tak melanggar keyakinannya, diduga dengan musibah tidak melanggar dengan keyakinannya, sehingga ketika mendapatkan musibah dia tidak putus asa. Sebab apa? Yakin ada. Ketika berhadapan dengan dugaan dia tidak gelisah. Sebabnya apa? Keyakinannya kuat. Ketika berhadapan dengan ujian, dia tidak sampai pergi bomoh atau bunuh diri. Apa sebabnya? Keyakinannya kuat. Sebab dalam keyakinan mengatakan setiap orang beriman pasti akan diduga. Faham tom? Walihada ketika kaum muslimin dalam peperangan Khandak, ketika dikejutkan dengan kekuatan ketenteraan kaum musyrikin yang begitu ramai, apa kata mereka kaum muslimin? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika mereka melihat kekuatan tentera, ini yang Allah janjikan, bukan mereka takut. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan benar Allah dan juga Rasulnya. Mereka bertambah kuat keimanan dan keyakinannya. Bertambah pasrahnya kepada Allah. yakni berhadapan dengan dugaan peperangan, nyawa mereka terancam dalam peperangan, namun keyakinannya tidak goyang. Faham tom? Hada kekuatan dalam keyakinan. Walihada Nabi bersabda, al-iman, al-yaqin huwal imanu kulluh. Keyakinan itu hakikat keimanan yang sempurna. Hada al-yaqinu alladhi huwa thabatul iman wa kamaluhu wa rusukhuhu fil qalbi awwalu darajatin fihi ilmul yaqin. Kekuatan keyakinan dalam hati sekuat gunung ini adalah darjat pertama pada ilmu keyakinan. Ilmu yaqin layak pada at-tashakkuk. Ilmu keyakinan tidak menerima keraguan-raguan, tak ada ragu, tak ada risau, tak ada bimbang. Wala yaqbal at-taraddud bal yakunu fi ghayatil jazmi ma'a tuma'ninatil qalbi ila ma jaa'a 'anillahi wa an rasulih. Yang ada pada ilmu yakin ini adalah ketenangan di dalam hati dan kemantapannya ke atas apa saja yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya. Yang datang daripada Allah benar, yang datang daripada Rasulnya benar. Diyakini seperti itu dan juga dilaksanakan sesuai dengan keimanannya dan keyakinannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan teruskan tentang pembahasan ilmu yaqin pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kekuatan dalam keyakinan. Diangkat keyakinan kita itu kepada ilmu yaqin, kepada ainul yaqin, kepada haqqul yaqin, sehingga berjumpa dengan Allah dalam keadaan yaqin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dan jaga kita semua. Dan kita doa khusus untuk mereka yang sekarang ini dalam keadaan sakit, khususnya yang terkena COVID dengan jumlah yang cukup banyak, yang semakin hari agak membimbangkan jumlahnya. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada yang sakit, memberikan kekuatan kepada yang bertugas, dan mengangkat wabah ini daripada Malaysia khususnya dan juga daripada dunia ini secara umumnya, dan menjaga kepada yang sehat untuk tidak terkena penyakit, dilindungi daripada wabak, dilindungi daripada sakit, dilindungi daripada virus, daripada bakteria, daripada segala yang membawa keburukan. Ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabban nas adhib anna wa anhum albas. اشف انت الشافي وعافي انت المعافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا الما يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق والهدى وقبضنا على خير ملتي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والاخره والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلينا أن نكتبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين الإله الحق رب العرش رب العالمين هو رب الأولين هو رب الآخرين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو غفار الخطايا هو خير الراحمين رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين من عصاة فاسقين وعتاة كافرين رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى آل وصحب وجميع التابعين ما تلا قرآنا جاء بالحق مبينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين
الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا هو خير الراحمين. ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين، من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. ربي وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. ربي وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين، وعلى آل وصحب وجميع التابعين. ما تلا تال قرآنا جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق